السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sebelum ini kita dijelaskan mengenai kesucian rohani dengan cara memahami perkara yang menyebabkan rusaknya rohani manusia, iaitu syirik. Sama ada syirik itu jenis i'tiqadi, jenis kefahaman dan kepercayaan, maupun amali. Syirik itu dibuat atas kefahaman. Amalan itu dibuat atas dasar kefahaman syirik. Kedua-dua itu adalah merupakan najis dalaman ataupun najis rohani yang wajib dibersihkan dengan cara menerima tauhid. Dalam surah Taubah Allah beritahu orang musyrik adalah najis. Innamal musyrikuna najasun.
Najis apa tu? Najis rohani. Jadi setelah diberitahu beberapa jenis perkara yang menyebabkan najisnya rohani manusia, supaya dapat dibasmikan, dibersihkan dengan tauhid, dengan iman, ayat yang kita baca tadi, najis jasmani, najis zahir juga kena bersih. Dengan kata lain, ayat-ayat sebelum ini adalah merupakan kesucian batin, manakala ayat yang ke-6 hingga ke seterusnya ni kesucian zahir. Berarti Allah nak pada hamba bersih zahir dan batin. Orang Islam adalah orang yang suci zahir dan batin. Oleh kerana sucilah dia layak dimasukkan ke syurga. Sebab syurga adalah untuk orang yang suci. Kesucian dari segi batin daripada syirik, dan juga kesucian dari segi zahir. Kemudian ayat yang kita akan baca terjemahan dia, Allah beritahu tentang suci dalam satu ayat, 3 perkara suci. Suci hakiki dan suci hukmi. Suci hakiki dipecah kepada 2. Suci hakiki yang kecil, suci hakiki yang besar. Jadi 3 perkara suci dalam ayat ini. Suci hakiki adalah wuduk dan mandi. Wuduk suci hakiki yang kecil, mandi suci hakiki yang besar. Suci hukmi tayamum. Apabila tidak ada air, maka suci dengan tanah. Suci dengan tanah di segi hukmi. Supaya manusia yang ingin menghampirkan diri kepada Allah, pastikan dia suci. Sama ada cara hakiki, mandi ataupun wuduk, atau secara hukmi, tayamum. Dan tayamum ini adalah untuk kedua-dua sekaligus. Tayamum ganti wuduk, tayamum ganti junub. Ini keistimewaan pada suci hukmi, dia mewakili kedua-dua suci. Ganti wuduk pun tayamum, ganti junub pun tayamum. Allah Ta'ala jelaskan tentang kesucian dalam satu ayat. Suci sangat penting untuk munajat kepada Allah. Tidak boleh seseorang yang tidak suci menghadap Allah. Jadi di segi rohaninya mesti dia orang tauhid. Kalau tidak sembahyang dia tak makbul. Di segi jasmaninya dia kena ada wuduk. Kalau tidak sembahyang dia tak makbul. Kedua-dua itu kena suci untuk sembahyang. Latihan harian dia untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna orang Islam 5 kali satu hari dia kena suci sungguh-sungguh di segi rohaninya dan di segi jasmaninya dalam munajat kepada Allah. Dan sekiranya suci ini berkekalan pada dia, maka Allah Ta'ala bagi nikmat tambahan. Kalau seorang itu sentiasa ada wuduk, sentiasa bersuci, Allah akan bagi nikmat tambahan. Paling-paling kurangnya setiap kali dia nak munajat dengan Allah Ta'ala dalam sembahyang, dia kena ada kedua-dua kesucian itu. Suci di segi syirik dan suci di segi jasad dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Dan ini juga umur muslihah. Umur muslihah setelah dia beritahu sebelum ni tentang cari rezeki dengan cara berburu. Dan ini juga umur muslihah, itu tentang sembahyang. Cuma atas tajuk bersuci untuk sembahyang. Wahai orang telah beriman, apabila kamu ingin mendirikan solat, qumtum dengan mana aratum qiyam. Tidak boleh kita terjemah apabila kamu berdiri untuk sembahyang. Wuduk tak ada lagi. Diri dalam saf, tak kena cara dia. Idza aratumul qiyam. Apabila kamu ada niat, ada iradah untuk mendirikan sembahyang. Sini muqaddam, idza aratumul qiyam. Apabila kamu ada niat, ada iradah
untuk mendirikan solat. Kalau terjemah zahir-zahir begitu tak jadi mana. Apabila kamu berdiri untuk sembahyang, ambil wudu. Mana masuk dalam saf pertama, lepas tu balik ambil wudu. Sebab tu dalam ni ada muqaddar. Ini idza aradtumul qiyam ila solat. Apabila kamu ada keinginan untuk mendirikan solat, pastikan dua-dua tu suci. Suci rohani dah kita baca ayat 1 hingga 5. Okey, dah betul semua. Suci jasmani, faghsilu wujuhakum. Kamu hendaklah basuh muka. Ini adalah suci hakiki tapi kecil, yakni wudu. Basuh muka kamu dan wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuh tangan kamu, kedua-dua tangan ke siku. 2. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. 3. Dan wa arjulakum, basuh kaki kamu. Arjulakum lam tu bagi atas kerana waw atas kepada aidiakum. Jadi basuh tu 3. Fawsilu wujuhakum, fawsilu aidiakum, fawsilu arjulakum. Jadi tiga-tiga tu fa'il dia fawsilu bakum. Manakala wamsahu bi ru'usikum. Jadi untuk sapu ni hanya kepala. Kaki tak sapu, kaki basuh. Tapi ada satu qiraah bacaannya wa arjulikum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Sapulah kepala kamu dan kaki kamu. Jika baca wa arjulikum, situ dia panggil jar jiwar. Ada kaedah dia. Kerana terjemah tu mengikut i'rab kalimah yang terdekat. Dan boleh juga dipakai wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ketika tayammum. Sapulah kepala kamu dan kaki kamu. Sini ketika bukan tayammum, ketika khuffain, ketika pakai khuf. Sapulah kepala kamu dan sapu kaki kamu ketika ganti basuh. Ketika ganti basuh, ketika pakai khuf. Ketika tidak pakai khuf, basuh. Ketika pakai khuf, sapu. Ada waktu-waktu sapu, iaitu ada waktu-waktu basuh. Jadi masuk juga dalam i'rab wa arjulikum, mana sapu kepala kamu dan sapu kaki kamu. Sapu kaki itu ketika pakai khuffain, pakai 2 khuf. Jadi bacaan biasa dalam qiraah Hasin wa arjulakum. Maknanya basuh muka, tangan dan kaki. Jadi oleh kerana susunan ayat seperti ini, maka tertib pun kena jaga seperti ini. Basuh muka dulu, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Jadi wamsahu bi ru'usikum, duduk dengan keadaan begini, nak beritahu kepada kita semua tertibnya beginilah cara wudu. Dan inilah 4 anggota wudu. Rukun wudu 6, campur satunya niat. Yang ke-6-nya susunan ni. Susunan muka, tangan, kepala dan kaki. Itu susunan dia panggil tertib. Jadi campur niat dan tertib, jadi wudu rukunnya 6. Anggota hanya 4. Bersuci hakiki yang besar, mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan sekiranya kamu berjunub dan kamu nak sembahyang, tak berpadan dengan wudu, bahkan fatahharu, kamu kena mandi. Itu bersuci hakiki sebab guna air. Cuma dia untuk hadas besar. Fatahharu dengan mana? Mandi. Itu cara-cara biasa, cara-cara ada air, cara-cara boleh guna air. Cara-cara ada air, cara-cara boleh guna air. Kadang-kadang air ada tak boleh guna kerana sakit. Ataupun tak sakit sehat, air tidak ada. Ketika tak sakit, air tidak ada, ganti dia dengan suci hukmi. Ketika ada air tapi sakit, oleh kerana sakit tak boleh juga guna air, suci hukmi, iaitu tayammum. Tengok kemudahan daripada Allah. Asal hamba tu bersuci. Tak boleh suci hakiki kerana tidak ada air atau tidak boleh guna air. Ganti dia suci hukmi, iaitu tayammum. Tidak ada air,
ataupun tak boleh guna air. Nak bersuci hakiki tak boleh kerana alat bersuci hakikinya air. Allah Ta'ala ajar kepada kita ganti dengan suci hukmi, iaitu tanah. Jadi wa in kuntum marda, sekiranya kamu jatuh sakit, tak boleh guna air. Au ala safarin, atau kamu bermusafir, putus air. Bukan mudah di padang pasir untuk dapat air. Au sini dengan mana? Wow. Dengan mana dan? Jika kamu jatuh sakit atau kamu berada dalam safar dan air tidak ada. Kamu jatuh sakit ataupun kamu dalam safar, air tidak ada. Jatuh sakit tak boleh guna air. Safar, air tidak ada. Waja'a ahadun minkum minal ghaid, atau dengan mana waw. Dan berlaku pada salah seorang kamu minal ghaid, kencing atau buang air besar. Berlaku hadas. Minal ghaid ni daripada kalimah kiasan bagi qada hajat. Berlaku salah seorang pada kamu qada hajat. Dengan sebab qada hajat, maka dia tak suci. Dia tak suci. Lalu nak bersuci, air tidak ada, ataupun sakit. Aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh wanita. La mastum dia ada makna hakiki dia sentuh. Makna hakiki dia. Makna banyazi dia nya setubuh. Dua-dua dipakai sini. Sama ada kamu menyentuh wanita atau kamu bersetubuh dengan wanita. Kalau menyentuh, makna bagi wuduk. Kalau bersetubuh, makna bagi mandi. Jadi falam tajidu ma'an, keadaan semua ini kamu tidak dapati air untuk bersuci. Baik dengan setubuh, baik dengan batal wuduk, dengan qada hajat. Tidak ada air untuk bersuci cara biasa. Maka ganti untuk bersuci daripada air itu kepada tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayammumlah kamu akan sa'idan thayyiba, tanah yang suci. Tayammum dengan mana? Qasad kepada tanah yang suci, guna dia untuk bersuci. Cara dia, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, sapu muka dan tangan sahaja. Dikurangkan daripada suci hakiki 2 anggota. Suci hakiki dengan air 4 anggota. Suci hukumi dengan debu 2 anggota. Sapu muka kamu sekali sahaja, dan tangan kamu juga sekali saja dengan 2 kali tepukan. 2 kali tepuk. Tepuk untuk kali pertama muka, dan tepuk untuk kali kedua tangan. Jadi untuk hukumi lebih ringkas. Pertama, tidak perlu guna air, guna debu. Yang kedua, 2 anggota daripada 4. Muka dan tangan sahaja. Kaki tak masuk, kepala tak masuk. Kemudian, untuk wuduk biasa sunatnya 3 kali. Untuk tayammum sekali saja. Tidak disunatkan 3. Maknanya lebih ringkas, lebih mudah. Daripada kaedah inilah ulama Islam mengeluarkan satu kaedah. Agama Islam, idza dhaqa al-amru ittasa'a. Apabila datangnya kesempitan, kesusahan, dibuka jalan lebih mudah. Idza dhaqa al-amru ittasa'a. Ini cara Allah Ta'ala. Apabila susah, dimudahkan jalan. Apabila tidak susah, maka biasa jalan. Jalan untuk melakukan taat. Idza dhaqa al-amru, apabila kesempitan, jalan untuk melakukan taat, ittasa'a, dibuka untuk dapat kemudahan oleh hamba tu beribadat. Ma yuridullah, Allah Ta'ala tidak ingin liyaj'ala alaikum min haraj, menyusahkan kamu dalam melakukan ibadat. Walakin akan tapi yuridu, Allah ingin yutahhirakum, menyucikan kamu. Asal kamu disuci. Tak boleh cara biasa, cara lebih mudah lagi asalnya kamu suci. Allah tak mahu kamu bersusah. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kata kamu
dengan diajar segala-gala hukum dalam semua keadaan, semua situasi, semua keadaan. Allah ajar kamu hukumnya untuk kamu sentiasa ada pahala, sentiasa dapat taat. Dalam taat tu kamu dapat redha. Jadi waliyutimma ni'matahu alaikum, supaya dia boleh menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu dengan diberi kelonggaran, dengan diberi kemudahan, supaya kamu tak terputus daripada dapat pahala dan redha daripada Allah. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu boleh bersyukur dengan melakukan taat pada setiap arahan dan juga meninggalkan larangan. Dua kali Allah sebut waliyutimma ni'matahu pada ayat ni dan ayat sebelum. Dua kali Allah sebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, satu kali. Sini pun Allah sebut juga waliyutimma ni'matahu. Supaya hamba sedar agama dan cara-cara beramal ini adalah nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah. Mana orang Islam sentiasa dia akan diberi peluang untuk melakukan amal ibadat, untuk berada dalam keadaan suci, bersih. Oleh kerana dia merupakan nikmat, maka tugas hamba ialah bersyukur. Nikmat apabila dapat diperolehi, maka cara yang paling betul, paling patut hamba tu kena bersyukur. Barulah dipanggil hamba yang sebenar, tidak derhaka. Jadi oleh kerana itulah Allah beritahu, wadhkuru ni'matullahi 'alaikum. Kamu kena ingat segala-gala nikmat Allah kata kamu dengan cara mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangan. Semua perkara yang dikira perintah Allah, semua perkara yang dikira larangan Allah kena ambil kira atas maksud bersyukur di atas nikmat. Jadi wahai hamba, kalau kamu tahu ini semua ni nikmat, kamu wajib bersyukur. Bersyukur adalah dengan cara meninggalkan larangan dan melakukan arahan. Oleh kerana larangan dan arahan ini begitu banyak, dalam surah ini Allah Ta'ala beritahu kepada kita beberapa perkara yang kena ambil kira dalam bersyukur. Untuk surah ini Allah kata wadhkuru ni'matullahi 'alaikum, kamu semua hendaklah bersyukur, kamu hendaklah mengingati akan nikmat Allah ke atas kamu dengan cara bersyukur. Nikmat Allah Ta'ala banyak, dipilih untuk surah ini beberapa perkara yang kena kami kira. Dan juga hendaklah kamu ingat mitsaqahul ladzi wathaqakum. Ingat pada nikmat satu perkara untuk bersyukur, ingat kepada perjanjiannya yang Allah ambil daripada kamu. Ya Allah Ta'ala telah ambil daripada kamu. Kena ingat nikmat dan kena ingat perjanjian. Bila tu idh qultum sami'na wa ata'na. Ketika kamu sengaja berkata kami dengar, kami taat. Ketika kamu sengaja berkata dalam masa kamu masuk Islam, kami dengar, kami taat. Ini sebenarnya kalimah bai'ah. Bai'ah dengan Nabi. Masuk Islam ada bai'ah, kami dengar, kami taat. Di atas perjanjian hamba dengan Allah. Wattaqullah. Yang ketiganya, kamu kena takut pada Allah. Mana ingat nikmat Allah, ingat perjanjian Allah dan takut pada Allah. 3 perkara. Ingat pada Allah, ingat nikmatnya, ingat perjanjiannya dan takut. Jadi 3 perkara ni diberitahu secara lebih panjang, lebih terperinci pada ayat-ayat berikut. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui rahsia yang ada dalam hati. Kemudian Allah Ta'ala sebut semula perkara yang disebut secara ringkas 3 tadi. Ingat nikmat, ingat perjanjian dan juga takut pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang beriman, kamu semua hendaklah jadi golongan yang menegakkan untuk Allah Ta'ala, menegakkan agama Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi menegakkan agama Allah Ta'ala di segi hukukullah,
syariat yang ada hubungan hamba dengan Allah. Dan jadilah kamu juga syuhada'a bil qist, saksi-saksi di antara hamba dengan adil. Lebih-lebih lagi perkara yang ada hubungan dengan hukukul ibad. Dua-dua perkara. Kamu semua kena jadi golongan yang merupakan penegak agama Allah dan saksi yang adil di antara hamba Allah. Inilah perjanjian yang Allah Ta'ala ambil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah pula mendorongkan kamu oleh kebencian kamu pada mana-mana kaum, mendorongkan kamu tak berlaku adil. I'dilu. Ini arahan Allah. Hendaklah kamu semua berlaku adil. Dua perkara. Kunu qawamin, kamu semua kena jadi penegak agama dan menjadi golongan yang menjadi saksi yang benar, lagi adil. Yang kedua, i'dilu, kamu semua hendaklah berlaku adil. Dan agama adalah adil. Agama sendiri adalah adil. Maknanya mengikuti agama, melakukan keadilan. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih hampir kepada takwa kepada Allah. Huwa kembali pada i'dilu. Adil itu adalah yang paling hampir kepada takwa. Untuk dapat keadilan, wattaqullah, kamu hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi apabila dapat ingat nikmat Allah, perjanjian dengan Allah dan takwa, dan saya beritahu untuk dia, Allah sediakan sebagai balasan yang baik. Sebagai berita gembira, Allah beritahu sebagai tafsir, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat. Allah berjanji kepada orang betul-betul beriman dan dapat melakukan amal soleh. Untuk mereka itu lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan daripada Allah. Keampunan adalah keampunan adalah suatu nikmat, kerana dengan keampunan dosa-dosa ditutup, dosa-dosa dihapus, dosa-dosa dihilangkan. Kerana dosa itulah menyebabkan manusia akan diumbar dan neraka. Jadi untuk mereka itu keampunan daripada dosa. Yang kedua, wa ajrun azim, pahala yang besar akan diberi. Mana dosa akan dihilang, ditutup, diampun, berganti dia, ataupun Allah Ta'ala bagi kelebihan lain, pahala akan diberi. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi. Jika tidak beriman, dia mungkin akan jadi kafir. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, dia takkan suci, dia tidak akan diampun dan tidak ada pahala. Jadi tidak suci, tidak akan diampun dan tidak ada pahala. Oleh kerana itulah ulaika ashabul jahim, mereka itu yang bersifat seperti tadi, penghuni tetap neraka jahim. Semoga Allah lindungi kita semua. Diulangi balik, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini salah satu perkara yang berlaku di antara nikmat Allah. Wahai orang beriman, kamu kena ingatlah banyak-banyak akan nikmat Allah atas kamu. Contohnya satu peristiwa, idhamma qaumun an yabsutu ilaika. Ketika ada satu kaum ingin menyerang kamu, yakni ingin membuat serangan ke atas kamu dengan menggunakan tangan mereka. Allah Ta'ala kaffa, telah menghalangi tangan mereka daripada membahayakan kamu. Satu kali ulama tafsir adakan dua contoh. Satunya kisah semasa duduk di Mekah, satu lagi kisah semasa duduk di Madinah. Allah Ta'ala halang daripada orang Islam dibunuh. Kisah Nabi semasa di Madinah, pernah Nabi ada hubungan untuk berhutang dengan Bani Nadir. Mereka cuba nak membunuh Nabi.
dengan menghempap kaki sarang gandum ke atas kepala Nabi. Lalu Allah bagi wahyu rancang jahat mereka. Dengan wahyu itulah Allah Ta'ala selamatkan Nabi daripada dibunuh oleh Yahudi. Jadi ini satu nikmat yang Allah Ta'ala beritahu. Ikuran kerana kamu beriman, Allah Ta'ala sentiasa jaga dan melindungi kamu. Idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum. Ketika suatu kaum kafir pernah cuba menyerang dengan guna tangan mereka untuk membahayakan kamu, lalu Allah Ta'ala telah halang tangan mereka daripada sampai kepada kamu untuk membahayakan. Wattaqullah. Dalam perkara ini takutlah sungguh-sungguh kamu kepada Allah, kerana dia saja yang dapat melindungi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah juga patut bertawakal atau mesti bertawakal orang-orang yang betul-betul beriman. Allah Ta'ala beritahu ayat sebelum, wadhkuru mitsaqah. Ingatlah akan janjinya dengan cara memenuhi. Jangan kamu mencabuli. Ingatlah akan janji Allah yang Allah ambil daripada kamu. Ketika kamu masuk Islam, kamu kata nak taat dan nak ikut, dengar dan taat. Janganlah pula kamu mencabuli. Kemudian Allah adakan kisah. Kisah manusia ambil perjanjian, lalu dia mencabuli perjanjian itu. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan sesungguhnya Allah telah ambil perjanjian kepada Bani Israil dulu. Wa ba'athna minhum 12 naqibah. Dan Allah Ta'ala lantik di kalangan mereka 12 naqibah, pemimpin. Naqib maknanya yang mengurus salah satu kaum. Allah telah melantik daripada mereka itu 12 pemimpin. Wa qala, dan Allah berfirman melalui wahyu kepada mereka, inni ma'akum. Sesungguhnya aku sentiasa membantu kamu. Aku bersama kamu. Sekiranya kamu dapat melakukan perjanjian. Yani apa dia? La'in aqamtumus salah. Sekiranya kamu dapat dirikan salat. Wa ataitumuz zakah. Sekiranya kamu dapat menunaikan zakat. Yang ketiga, wa amantum birusuli. Dan sekiranya kamu dapat beriman sungguh-sungguh akan segala rasulku. Ulama tafsir sebut, kalimah ringkas ini adalah mewakili amal, akhlak, iman dan juga infak. La'in aqamutumus shalah. Ini perjanjian dengan Allah. Jika sekiranya kamu dapat dirikan solat. Kalimah ini adalah mewakili segala amal. Wa ataitumuz zakah. Sekiranya kamu dapat tunaikan zakat. Kalimah ini mewakili akhlak dan budi pekerti. Wa amantum bi rusuli. Sekiranya kamu dapat beriman dengan segala rasulku. Mewakili akidah semuanya. Berserta wa azartumuhum. Kamu boleh membantu rasul dalam menegakkan agama bersama rasul. Ketika bertemu dengan musuh Rasul. Beriman dan membantu Rasul. 3 perkara. Yang keempat, wa aqradtumullaha qardan hasanah. Sekiranya kamu dapat menginfakkan harta untuk menegakkan agama Allah, infak yang ikhlas. Infak yang ikhlas. Jika ada keempat-empat ini, la ukaffiranna ankum sayiatikum. Aku akan tutup kejahatan dan kesalahan kamu dengan diberi keampunan. Yang kedua, wala udkhilannakum jannat. Aku akan masukkan kamu ke dalam kebun syurga yang luas. Tajri min tahtiha al-anharu, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apabila dapat melakukannya dengan baik. Sebaliknya, apabila kamu mencabuli, faman kafara ba'da dhalik, maka siapa saja yang mengkufuri selepas pada perjanjian itu di kalangan kamu, faqad dhalla sawa' sabil, maka sesungguhnya dia sudah sesat daripada jalan yang benar. Dia telah sesat daripada jalan yang benar. Ini adalah mitsaq, perjanjian yang Allah telah ambil daripada mereka. Natijahnya, apakah mereka boleh ikut? Allah beritahu, fabima naqdihim mitsaqahum, maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian mereka, la'annahum, lalu kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum khasiyah, kami jadikan hati-hati mereka keras.
untuk menerima kebenaran. Dikurang kerana keras itulah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, mereka telah ubah suai kalimah-kalimah Taurat daripada makna-makna yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Daripada tepatnya, maknanya daripada makna yang Allah Ta'ala adakan pada kalimah itu. Wa nasu hazzan mimma dzukiru bihi, dan mereka lupa perkara penting yang diberi kepada mereka itu peringatan, iaitu tauhid. Hazzan ni perkara penting, bahagian yang sangat penting mereka lupa, yang mereka diberi peringatan tentangnya, iaitu tauhid. Ini semua akara daripada mencabuli perjanjian dia dengan Allah. Oleh kerana lupanya bahagian yang diberi peringatan kepada mereka, maka lahirlah daripada rosaknya akidah itu, muncullah satu demi satu keburukan. Daripada akidah tauhid yang rosak itulah, maka muncul satu persatu keburukan. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, dan kamu sentiasa akan dapat tengok pengkhianatan daripada mereka akan muncul. Dikurang kerana hadzan, bahagian tauhid itu mereka lupa, tidak beramal. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka yang masuk Islam. Jadi apabila mereka kekal dengan cara mereka, kamu akan tengok setiap waktu akan ada amalan-amalan khianat daripada mereka. Kecuali sedikit daripada mereka yang diberi taufik masuk Islam. Semasa ayat ni turun, tidak ada lagi secara jelas jihad dengan mereka Yahudi. Apa pun yang kamu tengok, fa'fu anhum, mana maafkan mereka itu daripada apa gangguan yang mereka buat. Wasbah, dan jangan lawan mereka, jangan bertindak ke atas mereka. Jadi ayat ini nak beritahu pada kita sebelumnya arahan supaya berperang. Inna Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada hamba-Nya yang memiliki sifat ihsan. Contoh ni adalah contoh Yahudi. Contoh kedua, contoh Nasara. Contoh kedua, contoh Nasara yang tidak dapat menjaga perjanjian dengan Allah, yang tidak boleh bersyukur akan nikmat Allah. Wa minal ladzina qalu inna nasara, dan daripada kalangan orang yang berkata kami Nasara juga, akhadna mitsaqahum, kami ambil perjanjian mereka tentang 4 perkara tadi lah. Kami juga ambil perjanjian daripada mereka. Cuma kesimpulannya fanasu hazzan mimma dzukiru bi, maka mereka lupa bahagian penting tauhid yang diberi kepada mereka itu peringatan lebih. Mereka lupa akidah tauhid yang mereka itu diberi peringatan lebih, mana berbanding dengan yang lain. Dikurang kerana mereka sudah tidak tauhid, fa'aghnayna bainahumul adawata wal baghdha, kami adakan di kalangan mereka itu permusuhan dan kebencian sama-sama mereka ila yaumil qiyamah, sehingga kiamat. Bermakna lupanya akidah tauhid, Allah akan adakan di antara mereka itu kebencian dan permusuhan, tak akan habis hingga kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah Ta'ala akan memberitahu tentang mereka bima kanu yasna'un, apa yang mereka akan buat selepas pada kerusakan akidah itu di akhirat. Wa sawfa yunabbi'uhumullah, sini di akhirat. Pasti Allah Ta'ala akan beritahu pada mereka kesan akidah rusak mereka yang mereka pernah lakukan. Untuk inilah Allah Ta'ala turunkan ayat bagi memperbetulkan kedua-dua Yahudi dan Nasara kembali semula kepada akidah tauhid. Ya ahlal kitab, ini dituju kepada dua-dua, baik Nasara maupun Yahudi. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, sekarang ini qad ja'akum rasuluna, telah datang juga kepada kamu, mana kepada golongan Yahudi pada zaman ini, kepada Nasara pada zaman ini, rasuluna, rasul kami iaitu Muhammad, yubayyinu lakum, akan menjelaskan kepada kamu, katsiran, banyak sangat, mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang kamu pernah sembunyikan sebelum ni daripada kitab kamu. Di antaranya hukum rejam,
di antaranya sifat Nabi akhir zaman, di antaranya sifat umat Nabi akhir zaman. Dia telah datang kepada kamu, dia akan menjelaskan kepada kamu banyak perkara yang kamu dulu sembunyikannya. Wa ya'fu an katsir. Dengan begitu pun dia memaaf dengan tidak memberitahu kesemuanya. Dia memaafkan daripada banyak perkara-perkara yang dia tahu tentang kamu. Qad ja'akum minallahi nur. Sungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah nur. Nur dua terjemahan. Satunya terjemahan Nabi, satunya terjemahan Quran. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah nur, iaitu Nabi. Sifatnya adalah nur, cahaya bagi pengikut. Dan wa kitabun mubin, dan kitab wahyu yang jelas nyata isi kandungnya. Terjemah pertama, Nabi sifatnya seperti cahaya, bersama Nabi kitab yang jelas nyata. Yang kedua terjemahan, telah datang kepada kamu wahai Yahudi Nasara daripada Allah nurun, kitab yang bercahaya. Yakni waw tafsiri, yakni kitabun mubin. Kitab merupakan cahaya petunjuk, dan kitab itu jelas nyata untuk dipelajari. Yahdi bihillah, Allah Ta'ala akan memberi hidayah dengannya lah. Man ittaba'a ridwanahu, kepada siapa-siapa yang bersedia ikut keredaan Allah. Yahdi bihi, Allah Ta'ala akan bagi hidayah dengan perantaranya lah. Man ittaba'a ridwanahu, siapa-siapa saja yang ingin ikut keredaan Allah, iaitu bagi hidayah kepadanya subulah salam, jalan-jalan yang sejahtera di segi akidahnya, di segi amalnya, di segi akhlaknya. Dan Allah Ta'ala yukhrijuhum, akan mengeluarkan mereka itu melalui kitab tadi, minadh dhulumat, daripada segala kegelapan. Kegelapan syirik di segi akidah, kegelapan jahil, dan kegelapan maksiat. Ila nur, kepada satu cahaya. Biidnihi, dengan taufiknya. Wa yahdihim, dan Allah Ta'ala juga akan pimpinkan mereka. Ila sini dengan mana ala. Allah Ta'ala akan sentiasa pimpin mereka melalui kitab itu ala siratim mustaqim, ke atas jalan yang lurus. Ke atas jalan yang lurus. Oleh kerana itu, wahai Yahudi, wahai Nasara, rebutlah, rebutlah apa yang Allah Ta'ala adakan kepada kamu. Rasul dan kitab. Rasul dan kitab. Kemudian Allah Ta'ala adakan jumlah qasamiyah. Sini muqaddam, wallahi laqad kafara alladhina qalu, demi Allah sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berpahaman, inna allaha huwal masih ibn Maryam, Allah itu adalah Masih bin Maryam. Jadi dalam penggunaan kitab mereka yang telah dipesongkan, Masih bin Maryam dia kata Allah. Tidak sama penggunaan Allah itu dalam Al-Quran. Tidak sama Allah seperti mana dalam Al-Quran. Demi Allah sesungguhnya kafirlah orang-orang Nasara yang mereka berpahaman, inna Allah, sesungguhnya Allah itu siapa? Huwal Masih ibn Maryam, Allah adalah Masih bin Maryam. Memang kafirlah mereka itu. Jadi dalam kitab mereka yang dipesong, kitab mereka yang diseleweng, dia bubuh nama Allah untuk Masih bin Maryam. Kafirlah mereka itu. Bermakna penggunaan tak sama. Penggunaan tidak sama. Qul, kata kepada mereka, mana boleh begitu? Faman yamliku minallahi syai'an, maka siapa yang ada kuasa untuk melindungi daripada takdir Allah walaupun sedikit, sekiranya Allah Ta'ala ingin mematikan Masih bin Maryam, sekiranya Allah Ta'ala ingin mematikan ibunya, sekiranya Allah ingin mematikan siapa-siapa saja di muka bumi ini, semua sekali, siapa ada kuasa untuk menghalang? Bermakna yang kamu kata Isa bin Maryam adalah Masih merupakan Allah, dia mati, ibunya pun mati, dan orang lain semuanya akan mati. Jadi yang mati dia tidak boleh jadi ilah, yang mati tidak boleh jadi ilah. Ini cara yang Allah Ta'ala jawab. Siapa yang boleh berkuasa memiliki untuk menghalang apabila Allah Ta'ala ingin mematikan Isa bin Maryam, apabila Allah Ta'ala ingin mematikan ibunya, yang kamu jadikan dua-dua ini sebagai ilah. Ilah dia tak boleh mati, ilah dia kena hidup. Dan sekiranya Allah Ta'ala ingin mematikan semua makhluk yang ada muka bumi ini sekali,
Semua sekali. Mana semua makhluk apabila dia jenis baka mati, dia tak boleh jadi ilah. Apatah lagi disuruh dan dipuja seperti Allah. Lagi walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Hujah kedua, sebenarnya milik Allah kerajaan lapisan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya. Bukan milik Isa, bukan milik ibunya, bukan milik siapa-siapa daripada penduduk dunia ini. Ya khuluqu ma yasha, dialah yang mencipta apa yang dia kenaki. Nabi Isa tak boleh cipta apa-apa, ibunya pun tak boleh cipta apa-apa, makhluk-makhluk manusia lain pun jenis itu yang sama. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Berkuasa penuh itu tidak ada pada Nabi Isa, tidak ada juga pada ibunya. Ayat seterusnya, akidahnya begitu teruk. Dalam ayat lain kita akan baca, bahawasanya Uzair adalah Nabi yang sebahagian orang Yahudi menganggap dia anak Tuhan. Sebagaimana Nasara, sebahagiannya menganggap anak Tuhan. Lalu mereka yang mengikut Uzair, mereka yang mengikut Nabi Isa dengan cara menyembah, memuja. Dia mendakwa dia adalah kekasih Allah Ta'ala. Dia menyuruh Nabi Isa di kalangan Nasara. Dia menyuruh Nabi Uzair di kalangan Yahudi. Dalam masa yang sama, dakwaan mereka, kami adalah kekasih Allah. Anak-anak Allah. Anak cucu cici Allah Ta'ala. Jadi laporan ini daripada Allah Ta'ala nak beritahu, manusia, mana dia sudah dikira menyimpan daripada akidah yang benar, telah menjadi musuh Allah, telah menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah, tapi dakwaan mereka sebaliknya. Allah kata waqalatil yahud wan nasara, dan telah berkata Yahudi dan Nasara, nahnu abna'ullah, kami anak cucu Allah. Oleh kerana Uzair anak Allah, kami anak cucu dia. Oleh kerana Isa tu anak Allah, kami anak cucu dia. Jadi dia berkata kami anak-anak Allah. Wa ahibba'uhu, dan kami kekasih-kekasih Allah. Itu dakwaan. Sedangkan akidahnya sudah kira menjadi musuh dan juga golongan yang dimurkai, tapi dakwaannya begitu. Allah jawab, Allah kata, kul, katalah kepada mereka, falima yu'adzibukum, kenapa Allah azab kamu juga? Oleh kerana kamu kata kamu kasih, sepatutnya kekasih tidak diseksakan oleh ayah dan mak. Kamu kata kamu anak Allah, kamu kasih Allah. Jadi kenapa kamu diazab oleh Allah? Kenapa kamu diazab oleh mak ayah kamu? Mana begitu? Jadi jawapan seperti mana dakwaan. Jawab pada mereka, kenapa Allah Ta'ala mengazab kamu? Dengan sebab dosa kamu. Sebenarnya dakwaan kamu tak betul. Bal antum basyarun, maka kamu manusia biasa. Mimman khalaqa, daripada makhluk yang Allah ciptakan. Tidak lebih pada itu. Yaghfiru liman yasha, dialah Allah yang boleh mengampuni siapa-siapa yang dia kendaki. Nabi Isa tidak boleh mengampuni, ibunya pun sama. Wa yu'adzibu man yasha, Allah lah yang boleh menyiksa dan menghukum, mengazab siapa-siapa yang dia kendaki. Nabi Isa tak boleh buat, ibunya juga tidak boleh. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Di sini juga sebagai dalil ketauhidan, milik Allah, dan milik Allah lah kerajaan lapisan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya, bukan milik Nabi Isa dan bukan milik ibunya. Wa ilaihil masir, kepadanya lah sahaja kembalian semua makhluk. Kemudian diulangi lagi kepada ahlu kitab. Maknanya atas gaya memujuk. Seperti mana kita baca dalam surah Baqarah, ada juga pujukan untuk kembali kepada ajaran sebenar. Begitu kita baca dalam surah Ali Imran, begitu Allah Ta'ala turunkan ayat, ta'alau, ayuh marilah, kepada kalimah yang sama, akidah yang sama. Untuk Nasara, di sini juga pengulangan. Di samping Allah Ta'ala bongkar kesilapan dan Allah perbetulkan keadaan sebenar, Allah ajak supaya dia kembali. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang sebenarnya Rasul kami kepada kamu yang ada kitab. Rasul ni Rasul akhir zaman. Yubayyuna lakum, dia akan menjelaskan kepada kamu, ala dengan mana ba'da,
ba'da fatratin minar rusuli, selepas tempoh ketiadaan rasul-rasul, iaitu selepas Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit selama 560 tahun, telah datang kepada kamu rasul kami yang terakhir, yang terkini, yang akan menjelaskan kepada kamu selepas ketiadaan, selepas tempoh ketiadaan rasul-rasul. Jadi datangnya rasul akhir zaman supaya antaqulu, supaya kamu tidak mengatakan sebagai alasan di depan Allah, ma ja'ana min basyirin wala nadhirin, tidak datang pun kepada kami mana-mana rasul yang memberi berita gembira, mana-mana rasul yang memberi peringatan. Kamu akan ada alasan. Jadi oleh kerana adanya rasul akhir zaman namanya Muhammad, ia akan menjelaskan kepada kamu, maka kamu tak boleh lagi berdalih membuat alasan tidak ada datang kepada kami rasul yang memberi peringatan, rasul yang memberi berita gembira. Faqad ja'akum basyirun wa nadhirun, maka sesungguhnya datang kepada kamu, mana telah datang kepada kamu rasul itu, rasul yang akan beri berita gembira kepada orang boleh ikut, wa nadhirun, rasul yang akan beri peringatan dan amalan kepada orang masih degil. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Ayat seterusnya mengenai bahaya berdiam diri dengan tidak menyebarkan agama. Bahayanya seorang itu apabila dia berdiam diri, tidak berjihad bagi tujuan untuk menyebarkan agama. Contoh Allah bagi tahu 2-3 cerita. Cerita pertama, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uskuru ni'matallahi alaikum, ingat kamu semua akan nikmat Allah kepada kamu. Yakni idh ja'ala fikum anbiya, ketika Allah Ta'ala telah jadikan ada di kalangan kamu para nabi. Nikmat sangat besar. Wa ja'alakum muluka, dan Allah jadikan juga kamu pemerintah-pemerintah, orang lain menjadi pengikut. Nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi ada berlaku pada kamu. Dan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah bagi kepada kamu nikmat khas, istimewa yang Allah tak bagi pada orang lain daripada penduduk alam zaman kamu dulu. Oleh kerana nikmat begitu banyak, rohani, jasmani, duniawi, ukhrawi, maka berjuanglah, berusahalah dengan cara bersyukur di atas pemberian nikmat. Jadi Nabi Musa kata kepada kaum dia, ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasah, masuklah kamu semua dengan cara berperang. Sini masuk dengan cara berperang akan ardhal muqaddasata, bumi Syam yang berkat itu, yang suci itu. Dalam kitab tafsir sebut, masa itu bumi Syam yang berpusat di Baitul Maqdis telah ditawan oleh golongan Amalikah, Arab Amalikah yang ganas, tapi tidak ada agama. Untuk tukar golongan yang ganas daripada golongan Amalikah dengan Bani Israel, Allah Ta'ala adakan suatu cara dengan cara jihad. Jadi Nabi Musa kata kepada kaumnya, masuklah dengan cara jihad bumi suci Syam yang berpusat di Baitul Maqdis, allati kataballahu lakum, ya Allah Ta'ala memang telah tetapkan untuk kamu takluknya. Cara takwini, Allah Ta'ala memang tetap untuk kamu takluknya. Cara takwini, maknanya satu hari kamu akan takluknya dia. Wala tattadu ala adbarikum, janganlah pula kamu balik ke belakang dengan tidak melakukan jihad. Sebab apa? Kalau kamu balik ke belakang tidak ingin melakukan jihad, menawan kembali Syam yang berpusat di Baitul Maqdis, fatanqalibu khasirin, kamu akan kembali dengan keadaan rugi betul-betul. Rugi betul-betul. Mereka ni tahu, ada riwayat mengatakan mereka telah hantar beberapa orang untuk mengintip tentang golongan yang telah menawan Syam yang berpusat di Baitul Maqdis. Jadi mereka yang mengintip tu tengok memang penduduk situ
daripada golongan gagah berani dan golongan yang sangat bengis dan kejam. Lalu perkara ini diberitahu kepada kaum. Setelah dia dengar sifat-sifat kaum, muncul dalam hati mereka ketakutan. Zahir pengecut pada hati mereka. Lalu mereka kata mereka kepada Nabi Musa, ya Musa, inna fiha qauman jabbari. Sesungguhnya dalam daerah Syam dihuni oleh satu kaum jabbari, gagah lagi zalim. Jabbar mana gagah lagi zalim. Wa inna lan nadkhulaha, kami tak akan masuk daerah itu dengan cara berperang, dengan cara berjihad. Hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar terlebih dahulu daripadanya. Mana sehingga mereka keluar terlebih dahulu daripadanya. Masuk dengan cara berjihad, kami tak akan masuk. Fa yakhruju minha, maka sekiranya mereka keluar daripadanya, fa inna dakhilun, pasti kami akan masuk. Dengan keadaan adanya mereka, tanpa mereka pergi, kami tak akan masuk. Apa maksud daripada ayat ini? Ada dalam agama suatu usaha, dia panggil jihad, yang membawa kepada pembukaan. Jihad yang menyebabkan fatah, membuka. Dan ia merupakan perintah Allah, peraturan daripada Allah Ta'ala. Jadi musuh jenis mana sekalipun tidak perlu tengok dan tidak perlu fikir. Yang pentingnya kita melakukan perintah Allah. Musuh nak jadi macam mana, jenis mana, macam mana kekuatan, dia tak perlu tengok. Kita perlu tengok arahan. Arahan itulah perintah. Perintah yang merupakan syariat. Jadi apa yang sabit pada ayat ni, Yahudi guna akal berbanding dengan perintah. Yahudi guna akal berbanding dengan perintah. Allah beritahu, masuklah melalui wahyu kepada Nabi Musa. Masuklah saja dengan cara jihad. Negara ni telah ditetapkan untuk jadi tempat kamu. Tapi dia guna akal, dia kata, kami tak akan masuk. Sehingga mereka keluar terlebih dahulu. Sekiranya mereka keluar, kosongkan, kami pasti akan masuk. Mana kami pasti akan masuk, sehingga mereka, setelah mereka kosongkan. Dengan cara jihad tidak. Sedangkan jihad syariat. Jihad adalah amrullah, perintah Allah. Dalam ramai-ramai itu, dua orang di antaranya yang beriman, yang betul-betul soleh, yang betul-betul memahami tuntutan agama. Qala rajulani minal ladina khafun, telah berkata dua orang lelaki daripada golongan yang betul-betul takut kepada Allah, melanggar perintah Allah. Takut sini takut nak melanggar perintah arahan Allah Ta'ala supaya berjihad. An'amallahu alaihima, ya Allah bagi nikmat kepada mereka berdua, nikmat kefahaman agama dan nikmat ketakwaan. Dia berkata kepada kaum, udkhulu alaihimul bab, kamu semua tak perlu fikir dengan akal, masuklah saja melawan mereka melalui pintu gerbang mereka. Masuklah kamu semua alaihim, bagi melawan mereka melalui pintu gerbang mereka. Masuklah. Fa idza dakhaltumuhu, maka bila kamu masuk saja pintu gerbang itu, fa innakum ghalibun, bahawa kamu tetap menang. Musuh jenis mana tak perlu fikir. Musuh jenis mana tak perlu fikir. Dia jenis Jabari ke jenis apa, tak perlu fikir. Jadi masuklah saja menyerang mereka melalui pintu gerbang, pintu mereka. Apabila kamu masuk saja, bahawa kamu tetap akan menang. Sebab dia janji daripada Allah. Amrullah apabila sempurna, janji akan dapat. Wa'alallah, apa-apa yang akan berlaku, kita tak perlu fikir. Kepada Allah jualah, fatawakkalu, kamu semua hendaklah berserah, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Buatlah perintah Allah, serah pada Allah. Mana taat dan tawakal. Taat dan tawakal. Setelah nasihat ini didengari oleh kaum, apa kata mereka? Qalu, kata mereka, ya Musa, wahai Musa, apa-apa pun inna lan nadkhulaha abadan, bahawa kami tidak akan masuk dalam daerah itu selama-lama. Bagilah tazkirah, bagilah apa-apa, kami tak akan masuk selama-lama. Madamu fiha, selama mana mereka masih ada di situ.
beginilah wahai Musa, fadhhab anta, kamu pergi, wa rabbuka, dan Tuhan kamu juga, faqatila, kamu berdua berperanglah, inna hahuna qa'idun, oh kami nak duduk di sini. Duduk daripada jihad. Kami di sini akan duduk dengan tidak akan menyertainya jihad. Setelah jawapan begini didengari oleh Nabi Musa, apa dia boleh buat? Dia kata, qala rabbi, wahai Tuhanku, inilah amliku, sesungguhnya aku tidak ada kuasa nak bagi hidayah. Tidak ada kuasa, memiliki kuasa untuk memberi kefahaman. Illa nafsi wa akhi, kecuali pada diriku dan abangku Harun. Oleh kerana itu, fafruq bainana, maka pisahkanlah di antara kami dua beradik ni dan yang beriman, wa bainal qaumil fasiqin, dan di antara kaum yang fasik yang mengingkari arahan jihad. Pisahkanlah. Tak boleh buat apa dah. Lalu Allah Ta'ala pun datangkan keputusan. Jadi doa Nabi Musa, fafruq, itu doa dia. Pisahkanlah wahai Allah, asingkanlah di antara kami yang beriman, yang teguh ini, dengan mereka yang fasik. Qala Allah wa keputusan, fa innaha, sesungguhnya negeri Syam itu, muharramatun, diharam masuk secara takwini. Bukan secara syariat, diharam masuk secara takwini. Tidak dibenarkan masuk. Tertahan kepada mereka ini untuk masuk. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Apa cara selepas pada ni dia tak akan boleh masuk selama 40 tahun. Kemudian di mana dia akan duduk? Yatihuna fil ard. Mereka akan berada di satu medan. Mereka akan berada di satu medan yang tidak luas, kebingungan. Yatih mana kebingungan. Tak boleh pergi ke mana sebagai hukuman, sebagai penjara. Fala ta'sa'alul qaumil fasikin, maka tak perlu kamu bersedih ke atas kaum yang fasik. Apabila hukuman dibuat, maka mereka akan tanggung. Mereka terpaksa kena ikuti keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kedua kita akan baca insya-Allah. Malam ni kita tak baca, kita ganti pagi esok. Pagi esok 2 hari kita akan baca pukul 9. Pukul 9 3 jam sebelum zuhur. Untuk kita habiskan 2 juzuk. Juzuk 7 dan juzuk 8. Untuk 2 hari esok dengan lusa kita baca pukul 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban lil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Sallallahu